Hai, selamat datang ke channel kami, di mana anda dapat mendengar pelbagai ulasan buku yang menarik. Buku yang akan dibincangkan pada hari ini ialah Influence, yang diasaskan oleh Robert Cialdini. Sejak diterbitkan pada tahun 1984, buku ini telah 3 kali menjadi buku yang terlaris dalam senarai buku New York Times. Buku ini juga telah dimasukkan dalam senarai 75 buku perniagaan yang perlu dibaca oleh majalah Fortune dan 100 buku yang wajib dibaca dalam seumur hidup oleh Amazon. Influence juga direkomendasikan oleh pelabur terkenal iaitu Warren Buffett dan Charlie Munger kepada pemegang saham. Selain itu, buku ini telah diterjemahkan kepada lebih daripada 40 bahasa dan tetap menjadi buku yang terlaris di seluruh dunia selama hampir 40 tahun. Menarik bukan? Jika anda ingin mengetahui tentang buku ini dengan lebih lanjut, pastikan anda mengikuti kami hingga ke penghujung video ini. EduCat Studio. Mengapakah buku ini mendapat perhatian yang begitu banyak dan masih popular dalam masa yang begitu lama? Salah satu sebabnya ialah naskah ini membincangkan tentang topik yang penting dan relevan kepada setiap orang serta mampu mempengaruhi kehidupan seseorang ke arah kualiti kehidupan yang lebih baik. Adakah anda mempunyai perasaan di mana dalam kehidupan seharian anda banyak tindakan atau pilihan anda dipengaruhi oleh kuasa yang tidak dapat dijelaskan? Sebagai contohnya, anda melawati laman Shopee atau Lazada tanpa niat untuk membeli sesuatu. Namun, secara tidak sengaja, anda telah membeli banyak produk pada akhirnya. Di samping itu, terdapat juga situasi di mana anda tidak berhasrat untuk menghadiri suatu majlis makan. Anda tidak ingin mengikuti trend dan anda tidak mahu memikul sesuatu tugas. Tetapi pada akhirnya, anda bertindak sebaliknya selepas itu. Buku ini menjelaskan bahawa tindakan pematuhan yang tidak disedari ini disebabkan oleh persekitaran yang penuh dengan maklumat. Pada zaman ini, jumlah maklumat yang diterima pada setiap hari terlalu banyak dan pematuhan telah menjadi suatu kebiasaan. Namun begitu, sebab kita membincangkan kelakuan ini bukan untuk mengkritiknya. Sebenarnya, hal ini merupakan naluri manusia yang sukar diubah. Prinsip pengaruh yang dihuraikan dalam buku ini membantu kita memahami bagaimana pengaruh luaran mempengaruhi pilihan kita dan bagaimana kita boleh menggunakan kelakuan ini secara positif serta dapat memberi peluang kepada kita untuk mencapai hasil yang diinginkan di bawah pengaruh diri sendiri. Pengarang buku ini, Robert Cialdini, seorang profesor psikologi dan pemasaran di University Arizona. Beliau bukan sahaja menubuhkan syarikat perunding dan berkhidmat dengan syarikat-syarikat Fortune 500, tetapi juga menggunakan kepakarannya berkaitan dengan pengaruh untuk membantu Obama memenangi hati rakyat dalam pilihan raya presiden. Buku Influence ini menghimpunkan hasil penyelidikannya dalam bidang perundingan dan psikologi yang berkait rapat dengan pengaruh berdasarkan pengalamannya selama 30 tahun. Dalam buku ini, dia menguraikan 7 prinsip pengaruh yang membantu kita mencapai hasil yang diinginkan dalam berbagai situasi. Buku ini telah diubah suai dan dikemas kini daripada versi asal yang diterbit pada tahun 1984 kepada versi baharu pada tahun 2021 dengan penambahan prinsip pengaruh baharu yang dipanggil kesepakatan dan pembahagian prinsip-prinsip tersebut kepada 3 kategori berdasarkan matlamat yang ingin dicapai. Dengan pengetahuan ini, kita dapat meningkatkan pengaruh dan keberkesanan kita dalam berinteraksi dengan orang lain dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian kita. Kategori pertama, memupuk hubungan dengan orang lain. Prinsip pengaruh yang digunakan ialah kesukaan, timbal balik dan kesepakatan. Prinsip pertama ialah kesukaan yang bermaksud jika kesukaan terhadap seseorang atau benda terjadi sejak awal, konsep dan produk yang berkaitan akan diterima dengan mudahnya. Sebagai contohnya, kita mempunyai perasaan bahawa produk yang disyorkan oleh kawan baik dapat dipercayai dan berbaloi untuk dibeli. Terdapat kajian yang menunjukkan bahawa hubungan putus cinta akan mengurangkan kepercayaan terhadap seseorang individu kepada cadangan bekas teman lelaki atau wanita mereka. Data menunjukkan 66% lebih rendah kepercayaan terhadap bekas kekasih berbanding komen dari orang yang tidak dikenali dalam laman sesawang.
Buku ini menggunakan contoh siri filem Star Wars yang ditayangkan pada 2016 iaitu Rogue One. Selepas itu, jualan model SUV yang dipanggil Rogue oleh syarikat Nissan juga telah melonjak sebanyak hampir 50%. Selain itu, beberapa kajian mendapati bahawa semasa sesetengah kedai dilabelkan jualan, walaupun harganya tidak begitu murah, pengunjung berkemungkinan untuk membelinya. Hal ini berlaku demikian kerana pengalaman membeli barangan yang sangat murah sebelum itu telah dikaitkan dengan label visual jualan. Contoh-contoh ini menggambarkan pengaruh yang disebabkan oleh kesukaan dan faktor luaran. Prinsip yang kedua ialah timbal balik, yang bermaksud apabila kita menerima faedah daripada orang lain, kita cenderung untuk membalas budi mereka semula. Terdapat dua punca utama bagi prinsip ini. Pertama, selepas kita mendapat faedah yang diberikan oleh orang lain, kita akan berasa terhutang budi yang membebankan dan ingin menyingkirkan perasaan tersebut secara langsung. Seterusnya, prinsip yang kedua. Prinsip ini berkaitan dengan peraturan sosial umum di mana seseorang yang mengambil faedah orang lain dan tidak tahu bersyukur akan dihina oleh kumpulan sosial menyebabkan ianya menjadi tekanan sosial yang tersirat. Prinsip timbal balik biasanya bermula dengan memberikan beberapa faedah kecil terlebih dahulu. Sebagai contohnya, kita sering diajak untuk mencuba produk baharu di pintu masuk kedai kek, mendapatkan makanan ringan percuma ketika menunggu hidangan, mendapatkan hadiah kecil sebelum mengisi borang soal selidik dan sebagainya. Tindakan ini menggunakan prinsip timbal balik untuk meningkatkan kerjasama orang lain. Buku ini juga membincangkan kes perniagaan sebenar di Boston, Amerika Syarikat pada tahun 2013 semasa terjadinya pemogokan pemandu bas yang menimbulkan kesulitan kepada penduduk tempatan. Jadi, Uber menyewa bas untuk menyediakan pengangkutan secara percuma kepada pelajar untuk ke sekolah. Walaupun hal ini kelihatan merugikan, tetapi tindakan ini sebenarnya meningkatkan populariti Uber selepas insiden tersebut. Hal ini berkemungkinan besar disebabkan oleh Uber yang telah mencetuskan psikologi timbal balik. Prinsip ketiga adalah prinsip kesepakatan, yang merupakan penambahan prinsip baru dalam edisi terkini buku ini. Prinsip ini bermaksud seseorang akan lebih cenderung untuk mematuhi kelompok yang memiliki identiti serupa, seperti keluarga, etnik, negara atau latar belakang politik yang sama. Ini disebabkan individu secara automatik membahagikan orang lain kepada kumpulan kami dan bukan kami. Maka, mereka yang tergolong dalam kumpulan kami akan lebih dipercayai, diiktiraf dan diberi kerjasama. Fenomena ini telah dijelaskan dalam penyelidikan neuroscience. Kajian mendapati lita otak yang mewakili konsep diri sendiri dan orang yang intim sebenarnya adalah sama. Maksudnya, selagi neuron satu konsep diaktifkan, neuron konsep lain juga akan diaktifkan. Oleh itu, secara tidak sedar, kita akan lebih mempercayai individu yang dianggap berada dalam kumpulan yang sama. Apakah yang mencetuskan prinsip kesepakatan ini? Faktor utama yang dapat mencetuskan prinsip kesepakatan ialah identiti yang dihasilkan dalam kumpulan. Saintis tingkah laku mendapati bahawa terdapat dua faktor utama iaitu persamaan dalam latar belakang dan persamaan dalam tindakan. Faktor pertama, persamaan dalam latar belakang, dapat dicapai secara semula jadi kerana persamaan ini hasil daripada keluarga dan wilayah yang sama. Anda lebih cenderung mengembangkan semangat kesepakatan dengan saudara mara yang mempunyai pertalian darah atau rakan sekampung yang pernah tinggal di rumah yang sama. Perkara yang sama juga berlaku pada orang yang dilahirkan di negara yang sama. Pada tahun 2008, terjadi insiden yang berkaitan dengan semangat kesepakatan iaitu skim Madoff-Ponzi yang terkenal di Amerika Syarikat yang telah menipu pelabur dengan jumlah berbilion dolar. Melalui kaedah menarik hati pelabur pada peringkat awal, Madoff menggunakan wang pelabur baharu untuk membayar wang pelabur lama dan mencipta ilusi keuntungan yang tinggi, kemudian menipu lebih banyak pelabur baru. Pada tahun 1919, ahli perniagaan Charles Ponzi telah menggunakan kaedah penipuan ini dan kemudian skim tersebut runtuh dan digelar skim Ponzi.
Skim Madoff Ponzi telah mengejutkan dunia di Wall Street pada tahun 2008 yang berlangsung selama lebih 20 tahun. Jumlah penipuan telah mencapai 65 bilion US dollar. Bagaimanakah Madoff melakukannya? Sebahagian daripada analisis menyatakan tentang kelemahan pemikiran pelabur dan ada yang memberikan tumpuan pada kaedah penipuan tertentu. Buku influence ini dapat memberi kita analisis baharu iaitu persamaan identiti dalam kesepakatan. Madoff seorang Yahudi dan menjadikan masyarakat Yahudi mangsa utamanya. Beliau menggunakan prinsip kesepakatan dengan menarik pelabur Yahudi yang berkongsi identiti serupa dan meyakinkan mereka bahawa melabur dengan caranya akan lebih menguntungkan. Melalui hubungan baru, lebih ramai orang Yahudi jatuh dalam perangkapnya. Dana Madoff juga dikenali sebagai tabung Yahudi. Faktor kedua, semangat kesepakatan ialah persamaan dalam tindakan, terutamanya yang berasal daripada pengalaman yang sama. Sebagai contohnya, kajian arkeologi dan antropologi telah mendokumentasikan bahawa semua masyarakat manusia pernah mempunyai tindakan yang diselaraskan, seperti nyanyian, menari, berdoa, mengadakan upacara dan sebagainya. Aktiviti-aktiviti ini bukan sahaja bertujuan untuk memupuk cita rasa dan bakat, tetapi juga mempunyai peranan yang sangat penting, iaitu untuk mengukuhkan semangat kesepakatan para peserta melalui pengalaman bersama. Kita dapat melihat contoh-contoh untuk mewujudkan semangat kesepakatan melalui persamaan dalam tindakan. Misalnya, aktiviti icebreaking dianjurkan kepada staf baharu di tempat kerja supaya komunikasi dan kerjasama lebih lancar dalam kalangan staf. Di samping itu, apabila produk baharu diperkenalkan, syarikat akan menyewa tempat persidangan untuk berpuluh-puluh ribu orang dan menyiarkan siaran langsung dalam talian secara serentak. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kepercayaan bersama orang ramai dalam produk ini. Di samping itu, terdapat syarikat yang akan mengadakan mesyuarat kolektif sebelum permulaan projek besar. Selain memberikan ucapan dalam mesyuarat itu, slogan juga dilaungkan bersama. Selepas projek selesai, semua orang akan diajak untuk meraihkan kejayaan. Aktiviti ini dapat memupuk semangat bekerjasama dalam kumpulan projek. Ketiga-tiga prinsip, kesukaan, timbal balik dan kesepakatan disusun mengikut hubungan sehala, dua hala dan pelbagai hala. Prinsip kesukaan merujuk kejadian seseorang yang suka akan individu atau benda tertentu. Prinsip timbal balik merujuk pertukaran yang sama antara dua pihak. Prinsip kesepakatan pula melibatkan lebih banyak orang, kepatuhan kepada sekelompok masyarakat dalam kumpulan yang sama. Untuk memaksimumkan pengaruh seseorang, kita perlu menjalinkan hubungan yang rapat antara satu sama lain terlebih dahulu. Sekiranya tanggapan yang baik dibentuk daripada awal, maklumat yang disampaikan akan lebih mudah diterima serta dipengaruhi oleh penghantar tersebut. Sebaliknya, dari segi penerima maklumat, kita juga haruslah berhati-hati dengan seseorang yang menggunakan prinsip pengaruh ini. Misalnya, dalam sektor perniagaan, kita perlu membuat keputusan berdasarkan fakta dan peraturan dan bukan mempertimbangkan perasaan anda terhadap pihak yang menjalankan perniagaan. Kategori kedua, mengurangkan ketidakpastian. Prinsip pengaruh yang digunakan ialah autoriti dan pembuktian sosial. Mengapakah mengurangkan ketidakpastian dapat mencetuskan pengaruh? Hal ini disebabkan sikap kita lebih cenderung untuk mempercayai kata orang lain apabila kita berasa tidak yakin. Orang lain dibahagikan kepada dua kategori. Jenis pertama ialah tokoh autoriti yang sepadan dengan prinsip autoriti. Jenis kedua ialah kumpulan sosial yang merupakan kebanyakan orang dalam masyarakat dan yang sepadan dengan prinsip pembuktian sosial. Bagi prinsip pertama iaitu autoriti yang bermaksud kuasa atau hak untuk memberi perintah, mengawal dan membuat keputusan. Kita kebiasaannya menganggap bahawa tokoh autoriti mempunyai pengetahuan dan kuasa yang lebih banyak. Oleh sebab itu, pendapat tokoh autoriti wajar dipatuhi. Hal ini mencerminkan bahawa kita mencari jalan pintas untuk berfikir tanpa disedari. Hakikatnya, tokoh autoriti tidak semestinya mempunyai autoriti yang sebenar. Misalnya, dalam satu iklan ubat batuk, seorang pelakon popular yang pernah melakonkan watak doktor dalam siri TV
diajak untuk memperkenalkan faedah ubat batuk kepada ibu muda. Iklan tersebut telah berjaya meningkatkan jualan ubat batuk tersebut dengan ketara. Hakikatnya, iklan ubat memerlukan maklumat daripada golongan profesional seperti doktor untuk meyakinkan penonton. Oleh sebab itu, walaupun penonton memahami bahawa seorang pelakon yang memainkan peranan sebagai doktor, tetapi hal ini tidak menjejaskan jualan ubat batuk sebab utamanya ialah rasa autoriti yang dimiliki oleh pelakon tersebut. Sumber utama rasa autoriti ini datang daripada peranan yang dimainkan oleh pelakon dan plot dalam siri TV. Selain itu, gelaran dan pakaian juga dapat memberikan rasa autoriti kepada seseorang. Pada pandangan pengarang, identiti autoriti sebenar ataupun rasa autoriti, kedua-duanya dapat menjadi faktor pencetus prinsip autoriti. Oleh itu, pengarang mengemukakan cadangan daripada perspektif penerima maklumat. Anda perlu bertanya dua soalan apabila menghadapi pengaruh autoriti. Soalan pertama, adakah mereka pakar sebenar? Soalan ini membantu kita supaya berfokus pada bukti sebenar kelayakannya. Soalan kedua, adakah pakar ini bercakap benar? Soalan ini membantu kita supaya menilai sesuatu berdasarkan fakta dan bukannya kata-kata seseorang. Prinsip seterusnya ialah prinsip pembuktian sosial yang bermaksud sekiranya kita ingin meyakinkan seseorang untuk melakukan sesuatu perkara, kita perlu membuktikan kepada orang ramai juga melakukan perkara yang sama. Ini disebabkan orang ramai beranggapan kadar ketetapan akan menjadi lebih tinggi sekiranya tindakan mengikut majoriti semasa membuat keputusan. Buku ini mengutip pepatah yang terkenal daripada pemimpin pergerakan massa Amerika, Eric Hoffer, iaitu, apabila orang bebas bertindak, mereka cenderung untuk meniru antara satu sama lain. Maksudnya, peniruan antara satu sama lain tidak semestinya daripada penganiayaan orang lain. Tetapi, tindakan peniruan ini ialah pilihan yang ditentukan oleh individu dalam keadaan bebas. Prinsip ini digunakan dalam pemasaran perniagaan. Contohnya, dalam aktiviti seperti memberi tepukan beramai-ramai semasa persembahan, penglibatan KOL atau Key Opinion Leader dalam mempromosikan produk, pelanggan yang banyak beratur di depan pintu untuk menarik perhatian dan sebagainya. Teknik pemasaran ini berkesan kerana orang ramai cenderung untuk membuat pilihan mengikut pilihan majoriti. Namun, ketika kita berada dalam kelompok sosial, bukan sahaja tindakan yang menular, tetapi tidak bertindak juga akan menular. Sebagai contohnya, mangsa kemalangan jalan raya yang memerlukan bantuan. Walaupun banyak orang yang melalui tempat insiden itu, tetapi tiada sesiapa yang sanggup memberikan bantuan. Tindakan yang tidak bertindak ini dapat dikatakan tidak bermoral. Namun begitu, jika kita melihat daripada sudut identiti sosial, kita akan memahami kelakuan orang ramai yang sedemikian. Orang sekeliling akan memerhatikan reaksi orang lain sebelum bertindak. Sekiranya tiada sesiapa di sekeliling yang menghulurkan bantuan, secara langsung tiada orang akan sedia untuk membantu. Jika mangsa tersebut ingin meminta bantuan, langkah yang perlu diambil ialah mengasingkan orang yang melihat daripada keadaan identiti sosial. Kajian telah mencadangkan bahawa cara terbaik meminta bantuan ialah menunjukkan tindakan kepada orang tertentu untuk membantu anda. Pada masa ini, anda dapat mengetepikan etika anda sementara dan berkata, "Adik baju biru, sila hubungi ambulans untuk saya." Asalkan orang tersebut mempunyai identiti yang jelas, peluang untuk diselamatkan juga akan menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, jika kita telah memahami prinsip pembuktian sosial dan tidak mahu dipengaruhi oleh tindakan orang lain, kita mesti berhati-hati dengan pembuktian sosial yang palsu. Anda mesti tahu bahawa tingkah laku sekumpulan orang yang anda lihat tidak semestinya mewakili keseluruhan kumpulan sosial. Selain itu, perkara yang paling penting ialah menyedari bahawa keputusan kita tidak seharusnya berdasarkan perkara yang dilakukan oleh orang lain dan sebaliknya mengikut suara dalaman diri sendiri. Kategori ketiga, prinsip yang memotivasikan tindakan. Prinsip pengaruh yang digunakan ialah prinsip konsistensi dan prinsip ketidakcukupan. Prinsip konsistensi berfungsi kerana kita mempunyai keinginan yang mendalam untuk konsisten dengan kata-kata dan tindakan.
Kadang-kadang, walaupun dengan mengorbankan kepentingan diri sendiri, kita tetap memenuhi janji untuk mengekalkan imej peribadi yang konsisten. Sebagai contohnya, terdapat beberapa syarikat permainan di Amerika Syarikat yang mempunyai strategi untuk memacu jualan. Sebelum Christmas setiap tahun, mainan baharu yang sangat menarik direka dan kemudian diiklankan untuk menggalakkan kanak-kanak meminta mainan tersebut kepada ibu bapa mereka sebagai hadiah. Walau bagaimanapun, syarikat permainan telah bermain helah dan muslihat di sini dengan melepaskan beberapa mainan lama dengan harga yang sama, mengakibatkan ibu bapa membeli mainan lama bagi anak-anak mereka kerana tidak mampu beli yang baru. Jualan mainan biasanya merosot pada bulan Januari dan Februari selepas Christmas, tetapi syarikat mainan mula mengiklankan mainan baru itu di TV semula. Apabila anak-anak melihatnya, anak-anak mula menekan ibu bapa untuk membelinya kerana telah berjanji sebelum ini. Dalam kes ini, ibu bapa terpaksa membelajarkan lebih banyak wang untuk membeli mainan baharu kerana mereka memegang janji sebelum ini. Dengan cara ini, jualan syarikat mainan pada bulan Januari dan Februari telah dapat dikekalkan. Dalam bidang perniagaan, terdapat satu lagi cara yang menggunakan prinsip konsistensi untuk membina hubungan dengan pelanggan. Peniaga biasanya akan memulakan perniagaan kecil dengan memberikan tawaran yang sangat baik kepada pelanggan walaupun mungkin mengalami sedikit kerugian. Tujuan sebenarnya bukan untuk mengaut keuntungan, tetapi untuk membina komitmen dengan pelanggan. Selepas pelanggan bersetuju dengan tawaran ini dan membeli produk, kebaran kalian untuk membeli produk yang lebih banyak pada masa hadapan adalah lebih tinggi. Dengan ini, peniaga dapat meningkatkan minat pelanggan terhadap perniagaan mereka. Seterusnya, prinsip ketidakcukupan. Benda yang terhad akan menjadikan seseorang berasa rugi jika tidak mendapatkannya dan menjadikan orang ramai berhasrat untuk memiliki benda tersebut. Dalam prinsip ketidakcukupan, kita dapat menjelaskan beberapa tindakan yang tidak rasional dalam perniagaan. Contohnya di Amerika Syarikat pada tahun 1985. Syarikat Coca-Cola telah mencuba mengemaskinikan formulanya dan melancarkan Coke baharu untuk menggantikan produk asal. Sehingga majalah Time menyebutnya sebagai kegagalan pemasaran yang paling menyakitkan dalam dekad ini. Namun, hal ini telah membangkitkan kemarahan peminat mereka dan menyebabkan ratusan ribu penggemar Coke bersatu dan berhimpun untuk meminta kembali perisa asal Coke. Namun, perkara yang telah membingungkan eksekutif Coca-Cola ialah pelancaran perisa Coke baharu yang dirancang bukanlah keputusan yang dibuat secara tergesa-gesa. Syarikat Coca-Cola telah melaksanakan kaji selidik yang terperinci selama 4 tahun melibatkan 200,000 orang di 25 bandar dan mendapati bahawa keinginan orang ramai terhadap perisa baharu adalah tinggi dengan peningkatan kegemaran terhadap Coke baharu sebanyak 10% lebih tinggi. Saiz sampel ini tidak kecil. Mengapakah keputusan akhir menjadi sebaliknya? Syarikat Coca-Cola menghadapi masalah untuk mengetahui sebabnya. Pengarang buku ini, Robert Cialdini, berpendapat bahawa satu-satunya kunci untuk menyelesaikan misteri ini ialah prinsip ketidakcukupan yang kita bincangkan ini. Pada peringkat ujian perisa, Coke baharu merupakan produk yang masih belum dijual secara terbuka di pasaran. Orang ramai tidak sabar untuk merasainya terlebih dahulu. Pada masa yang sama, kerana pengalaman baharu ini, kebanyakan orang beranggapan bahawa Coke baharu lagi sedap rasanya. Tetapi, apabila Coke baharu muncul di rak kedai dan pasaraya, bagaimanakah pula dengan Coke lama yang tidak lagi di pasaran? Jika mengikut prinsip ini, Coke lama menjadi kegemaran orang ramai lagi. Dalam prinsip ketidakcukupan, masa adalah faktor yang terhad. Misalnya, sebilangan penjual akan memberitahukan bahawa jika anda ingin membeli sesuatu dengan harga yang rendah, sekarang merupakan peluang terakhir. Selain itu, ciri-ciri produk juga dapat menjadi faktor yang terhad. Contohnya, Dyson telah memohon lebih daripada 1,000 paten teknologi motor digital untuk produk mereka. Kelebihan ini membantu Dyson berjaya memenangi pengaruh unik dan besar. Secara ringkasnya, ketidakcukupan termasuk dari segi kuantiti dan faktor. Punca prinsip ketidakcukupan dapat berfungsi disebabkan kita tidak mahu mengalami kerugian pada masa hadapan. Jadi,
Apakah yang dapat kita lakukan untuk mengelakkan diri daripada pengaruh prinsip-prinsip tersebut? Salah satu kaedah adalah dengan mendengar suara dalaman kita. Contohnya, jika kita telah menjanjikan sesuatu kepada seseorang, tetapi orang lain menyatakan bahawa janji tersebut terpaksa berubah disebabkan perubahan luaran, maka pengarang menyarankan kita bertanya diri sendiri, iaitu jika kita telah memahami situasi semasa, adakah kita akan membuat komitmen yang sama? Hal ini membantu kita untuk mempertahankan diri daripada situasi yang tidak dijangkakan. Contoh lain ialah saat produk yang telah diletakkan dalam shopping cart kita sebelum ini mempunyai stok terhad. Janganlah kita tergesa-gesa untuk membuat pesanan, tetapi sebaliknya, kita kembali ke saat kita meletakkan produk itu dalam shopping cart dan bertanya diri sendiri, mengapakah kita memilih produk tersebut sejak daripada awal? Sebelum mengambil tindakan, kita disarankan untuk meluangkan beberapa minit untuk berfikir. Hal ini dapat membantu kita untuk menenangkan diri dan mengelakkan keputusan secara terburu-buru. Kesimpulan, dalam buku ini, pengarang membahagikan 7 prinsip pengaruh kepada 3 kategori. Kategori pertama ialah prinsip yang digunakan untuk memupuk hubungan, termasuk kesukaan, timbal balik dan kesepakatan. Kategori kedua ialah prinsip yang mengurangkan ketidakpastian dan meyakinkan orang ramai untuk mematuhi, termasuk prinsip autoriti dan pembuktian sosial. Kategori ketiga ialah prinsip yang digunakan untuk memotivasikan tindakan, termasuk prinsip konsistensi dan prinsip ketidakcukupan. Ketiga-tiga kategori prinsip ini diamalkan pada peringkat yang berlainan untuk mempengaruhi orang lain. Tindakan diambil secara berperingkat akan dapat meningkatkan pengaruh seseorang daripada peringkat hubungan sehingga peringkat maklumat dan akhirnya peringkat praktikal. Kita bermula daripada sudut pengaruh dan menjelaskan sebab mengapa prinsip dapat mencetuskan pengaruh. Seterusnya, pandangan daripada perspektif penerima pengaruh. Kita membincangkan cara bertindak terhadap prinsip ini. Setiap prinsip ini dapat membantu kita mempengaruhi orang lain dan sebaliknya. Oleh itu, kita memahami prinsip ini bukan sahaja untuk memahami cara mempengaruhi orang lain, tetapi juga berwaspada terhadap penggunaan atau manipulasi daripada orang yang berniat jahat. Itu sahaja kupasan buku daripada kami pada hari ini. Kami berharap agar anda mendapat banyak ilmu baru daripada channel kami. Terima kasih dan jumpa lagi.